Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Katanya Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durus Samin, sehinggalah perkataan dia dan ghayah ilmu ini, dan ghayah ilmu ini artinya kelebihannya membeza antara beberapa aqaid yang sahihnya dengan yang fasidnya. Ghayah ini makna dia apakah natijahnya daripada belajar ilmu usuluddin ni? Apakah manfaat, apakah buah hasil daripada belajar ilmu usuluddin ni? Belajar ni dapat membezakan antara akidah yang sahih dengan akidah yang fasik, yang salah. Kalau orang tak belajar, tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Kalau hak belajar pun kadang-kadang pening lagi. Yakni diketahui akan yang sahih dengan yang binasa, kerana hukumnya ilmu ini wajib aini atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Tuh kesudahan belajar ilmu ni dapat mengetahui akidah yang betul dan akidah yang sesat. Kalau tak belajar, macam mana kita nak tahu akidah ni betul ataupun salah? Kerana kadang-kadang akidah salah ni mari dengan rupa macam betul. Mari pakai jubah, mari pakai serban, mari baca Quran, mari baca hadis. Tetapi akidah yang ia bawa adalah akidah sesat. Akidah mujassimah, akidah musyabbihah, akidah mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah. Kalau kita tidak belajar, kadang-kadang orang awal banyak pegang dia bukan Mu'tazilah, tetapi fahamnya dia kalau kita tanya, akidah dia adalah akidah Mu'tazilah. Jadi bukan dinamo tu. Tu penting kita belajar supaya jika ada di dalam hati kita akidah-akidah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita boleh buat. Hukum belajar ilmu ini adalah wajib aini. Wajib ain. Dia wajib ni ada dua, wajib kifayah dengan wajib aini. Wajib aini ni wajib atas tiap ain, diri, individu seseorang.
Siapa saja yang beragama Islam, lelaki atau perempuan, merdeka atau hamba, wajib mempelajari ilmu akidah ni. Siapa dia saja tidak terlepas. Asal saja dia sudah balil, maka wajib dia kena belajar ilmu akidah. Bukan belajar, sudah faham dan sudah jelas dah bagi dia ada akidah. Lepas tu nak belajar bila? Katanya ulama belajar sebelum daripada balik. Apabila balik, akidah kita dah molek dah. Ni masa ustaz balik baru nak belajar kak. Dah lah akidah tak betul 2-3 tahun nak kau faham. Maka masalah juga lah. Wajib kifayah pula, wajib yang kalau satu golongan buat, golongan lain terlepas dah daripada tuntutan wajib dia. Manakala wajib ini setiap orang kena buat, tak boleh agak kat orang, setiap orang mesti kena ada akidah. Tiap-tiap orang mukallaf dan ialah awal ilmu yang tiada daripadanya akan manusia akan ditanya tu. Awal ilmu yang ditanya daripadanya akan manusia di dalam kubur. Dalam kubur Tuhan tanya mengenai akidah. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, benda-benda yang berkait dengan akidah. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Belajarlah kamu akan hujjah kamu, yakni jawapan kamu apabila ditanya di dalam kubur. Macam mana mu nak jawab Allah sebagai Tuhan kalau mu tak belajar? Kalau kamu tidak memahami, kamu tidak mengerti, kenapa kamu buat Allah Ta'ala sebagai Tuhan? Maka bahawasanya kamu ditanya, kamu sekalian pada hari kiamat. Kamu akan ditanya mengenai akidah kamu. Dia ni maklumat dalam diri kita ni ada maklumat wajib kita kena tahu. Macam berkait dengan akidah. Kalau tak tahu boleh jadi kufur. Ada maklumat wajib saja tak jadi kufur. Ada maklumat wajib kena tahu dan tak tahu jadi kufur. Ada juga. Ada maklumat sunat tahu. Ada maklumat tak wajib tahu. Ada maklumat makruh tahu. Ada maklumat haram kita tahu. Jadi mengenai pengetahuan ini sendiri pun ada hak kait dengan wajib. Hak wajib ni ilmu akidah lah. Ilmu haram-haram hak kita tahu. Seperti belajar ilmu sihir. Maklumat lagu tu. Ataupun cari ain orang. Maklumat mengenai lagu tu haram. Makruh pula benda-benda hak tidak menambahkan kita dengan Tuhan. Muak kata berdosa dak tetapi melalaikan kita dengan Tuhan. Nama. Dan maksud ilmu usuluddin itu beberapa masalah yang sabit pada ilmu usuluddin ini dengan burhan. Seperti kita sebut ke baharu, jauhar dan arak, dan menyebutkan Tuhan yang menjadi ke alam dan baginya beberapa sifat dengan beberapa dalil yang sam'iyah, yakni diambil daripada hadis seperti kita sabitkan dikembali ke tubuh yang sudah hancur dan syurga dan neraka. Maksud tujuan ilmu ini adalah perbincangannya mengenai kita nak menyatakan kata jauhar dan arak ini benda baru. Amba sebut dah makhluk ini terbahagi kepada dua sahaja. Apabila kita kata benda ini makhluk Tuhan, dia terbahagi kepada dua. Sama ada dia jauhar ataupun dia arak. Ataupun jauhar yang berarak. Mesti salah satu. Dalam beribu-ribu jenis makhluk Tuhan, dia hanya dua saja, jauhar dan arak. Apa maksud jauhar? Benda yang memenuhi ruang. Ataupun benda yang berdiri dengan sendiri, itu dipanggil jauhar.
Maka makhluk Tuhan semua jauhar belaka. Benda yang berdiri dengan sendiri dan berhajat kepada tempat. Benda yang berdiri dengan sendiri, berhajat kepada tempat dan memenuhi ruang. Contohnya ni. Ni gelas ni. Ni dipanggil makhluk kerana apa? Kerana dia berdiri dengan sendiri. Tudung ni tidak perlu kepada apa-apa. Apabila dia nak zahirkan diri dia, maka dia tunjuk diri dia. Berdiri dengan sendiri. Maka dia masuk dalam kategori jauhar. Lepas tu, dia memerlukan ruang. Tempat. Duduk di atas, di bawah, di kanan. Perlu untuk memenuhi ruang tubuh dia. Lepas tu apa dia lagi? Dia memenuhi ruang, dia bertempat. Atas ke bawah. Satu jenis makhluk Tuhan dipanggil jauhar. Kedua dipanggil arak makhluk Tuhan ni. Contohnya bekas ni. Bekas ni kita tak akan dapat nampak dia kecuali dia ada arak dia. Seperti bulat, kerah. Maka kita boleh jamuh dia kerana dia ada sifat kerah. Kalau dia tak ada sifat kerah, tak ada sifat lembut, tak ada belakang sifat, lagu mana dia nak zahir jauhar dia, diri dia. Maka jauhar memerlukan arak, arak juga memerlukan jauhar. Arak ni apa dia? Benda yang menumpai pada jauhar. Tudung masuk dalam kategori jauhar. Bulat, kerah, licin, itu adalah sifat dia, dipanggil arak. Maka setiap benda yang menumpai pada jirim, itu dipanggil arak. Semua makhluk Tuhan hanya dua tu saja. Jauhar dan arak. Arak ni ada 9 jenis, jauhar ada 1 saja. Kena mengajilah. Maka dipanggil ilmu makulat, ilmu kita nak kenal makhluk tu gapo dia. Selain daripada tu, Tuhan tak ada makulat ni. Makulat ni tak ada bagi Tuhan, ni ilmu nak kenal makhluk. Tu. Nak mensabitkan jauhar dan arak, nak mensabitkan Tuhan yang menjadikan alam ini. Dan beberapa sifat Tuhan, beberapa dalil kita dengar dalil sam'iyah. Kita ambil daripada hadis seperti tubuh kita ni yang sudah hancur ni akan kembali jadi molek dan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kita guna gapo dalil? Dalil akal tak? Dalil akal pecah pala mikir, kita tak akan jumpa jawapan tubuh yang hancur ini akan dikembalikan. Akal tak jumpa cari. Maka ambil tahu mana? Berdasarkan daripada hadis dan Quran kata lagu tu. Maka di dalam ilmu akidah, Al-Quran sumber yang pertama. Kedua, hadis yang mutawatir. Tu sahaja. Tak ada khilaf. Manakala kedua, hadis sahih ahad. Ada pendapat kata boleh berhujah, ada kata tak boleh berhujah. Ada kata benda yang akidah yang bersabit dengan hadis ahad hanya wajib saja, kalau ingkar tidak jadi kufur. Wajib lagu mana? Wajib dia berakidah lagu tu sebagaimana disebut oleh hadis sahih yang peringkat ahad, wajib kena beriman. Tetapi kalau ingkar tidak jadi kufur. Manakala mutawatir, sekalipun hadis kedudukan dia seolah-olah Al-Quran, ingkar jadi kufur. Dan syurga dan neraka, kita tak tahu syurga dan neraka ni wujud kecuali dalil sam'iyat. Dalil kita dengar daripada Al-Quran dan hadis. Manakala kita fikir, ada bab dalam ilmu akidah ni kita boleh fikir, ada bab tak boleh fikir, kita hanya dengar. Daripada Nabi-Nabi kata benda ni ada. Seperti syurga dan neraka. Dan istimdadnya, yakni tempat keluar daripadanya, tempat ambil mana ilmu ni? Ambil daripada Quran, hadis Nabi SAW. Ijtihad ulama tak boleh ambil. Qiyas tak boleh. Dalam bab ijma' boleh. Jadi dalam bab tauhid, Al-Quran, hadis dan ijma' boleh pakai. Dan faedahnya, apa dia faedahnya? Tercapai bahagia dua negeri, dunia dan akhirat. Siapa dia belajar ilmu ni,
bahagia, yakni jadi orang yang bahagia, saadah di dunia dan di akhirat. Lagu mana di dunia? Dunia dapat redha Tuhan. Tuhan tidak marah, tak berdosa, dapat pahala. Manakala di akhirat pula dapat masuk ke dalam syurga, kekal selama-lamanya. Hak ni bahagia di dua negeri. Ada orang tak bahagia di dunia tapi akhirat dia bahagia. Ada orang bahagia kedua-duanya, ada orang celaka kedua-duanya. Ada orang bahagia dunia, akhirat pula tidak bahagia. Jadi kita nak dua-dua tu bahagia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Nah, minta hasanah belaka dunia dan akhirat. Ada orang nikah dua. Bini muda dia nama Hasanah. Tiap kali berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bini tua dia cuik be. Pas kita duk mana be? Dunia nak duk dengan hasanah, akhirat nak duk dengan hasanah. Pas kita bila pula kata, tak apalah ambil bekilah doa ni. Fid dunya hasanah wa fil akhirati aminah. Boleh. Sebut juga nama. Habis kita doa lagu tu be. Akhirat duduk dengan hamba, hak masa muda ni duduk dengan hasanah. Hak masa di akhirat duduk dengan aminah. Lagu tu. Kena pandai lagu tu lah. Kena celika lagu tu. Tu nipu sunat boleh. Orang nikah ni siapa peringkat asalnya menipu ini haram dah. Haram menipu. Tetapi kadang-kadang seorang suami terpaksa berbohong. Bukan kerana nak ikut hawa nafsu. Maka nipu ni dibenarkan oleh syarak. Asalnya menipu ini benda yang berkait dengan hawa nafsu, kepentingan kita. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu menipu itu boleh. Yakni bercakap benda yang bukan hak berlaku. Hak berlaku lagu lain. Tapi kecek royak muka lain. Maka dipanggil dusta lagu ni. Dia panggil khabar menyalahi wakil. Memberitahu, royak cerita benda hak bukan hak berlaku. Maka asalnya benda tak boleh. Tetapi apabila terdesak seorang suami, boleh. Nipu sunat dipanggil. Bukan kata menipu sunat, kadang-kadang jadi menipu wajib. Menipu wajib. Lagu mana menipu wajib? Misalnya ada orang nak bunuh seseorang. Seseorang tu buat menusuk masuk dalam rumah kita. Maka apabila orang tanya, demo ada nampak ada lelaki ni gini-gini, kita wajib kita kena menipu pada masa tu. Jadi sebenarnya menipu tu sendiri kau dimarah oleh Tuhan kau apa dia sebenarnya? Tuhan bukan marah kita kecek tak betul, bukan. Tetapi kita kecek menurut Tuhan. Kalau waktu yang Tuhan suruh kecek tak betul, kita kena kecek tak betul. Sekalipun awak menipu, saya menipu pada masa tu. Lepas tu awak dosa, tak, Tuhan suruh saya kecek lagu ni. Kerana apa? Nak jaga nyawa orang daripada kena zalim, kena bunuh orang, maka saya kecek menipu. Tuhan bukan marah dikecek tak betul tu. Tetapi apabila kita kecek sekalipun tidak betul, tapi ikut perintah Allah, maka boleh pahala wajib menyelamatkan manusia. Sekalipun berdusta, sebab tu maksiat itu bukan di diri maksiat tu sebenarnya salah. Tetapi dia tak kena dengan Tuhan. Kalau kena dengan Tuhan, tak ada masalah. Supaya berzina dengan berkahwin lebih kurang sama yang nampaknya. Tetapi bapa hak ni dimarah oleh Allah, hak ni disukai oleh Allah. Kerana dengar kata Tuhan ya. Bukan kata diri perbuatan itu sendiri itu maksiat. Tak diperintah Tuhan. Dan melihat akan wajah Allah Ta'ala. Wajah sini zat Tuhan. Bukan kata tengok wajah saja, tangan tak tengok, kaki tak tengok. Tuhan tak ada tangan, Tuhan tak ada kaki. Lepas tu apa tengok wajah kata? Sebab ke Tuhan kata dah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Benda lain hancur berlaku, tinggal muka saja ya Tuhan kata. Ni Syekh Wahabi terjemuh lagu. Sebab tu kita tengok wajah Tuhan saja. Hak lain hancur lebu. Tuhan pun hancur juga. Tuhan hancur juga. Sebab Tuhan kata hak kekal pada hari tu muka saja ya.
Patu ayat Quran kata tangan kaki gapo dia habis hancur lebo habis. Ngojo dan ninggal muka sikit dah lah you bahas. Okey cek lagu tu habis jadi kafir. Hangpa baca ayat Quran. Ayat Quran lagu ni. Dia mau faham lagu ni ayat Quran. Bukan mudah nak memahami Al-Quran. Bukan pandai bahasa Arab pakai terjemuh selalu. Maksud wajah-wajah ini adalah zat Tuhan tu kekal. Wa yabqa wajhu rabbika. Maka kekallah zat Tuhan terjemuh. Bapa ni muka wajah. Bapa terjemuh dengan zat. Hak tu kata kena ikut ulama. Guna kaedah dalam ilmu tauhid nak terjemuh sesuatu benda. Nah. Ada kata wa yabqa wajhu rabbika zul jalal. Yang kekal adalah amalan-amalan yang kerana liwajhillah. Dan mau buat sesuatu liwajhillah kerana zat Tuhan, insya-Allah kekal. Kerana ayat Quran kata wa yabqa wajhu rabbika zul jalal, yang kekal adalah amalan-amalan yang kerana Allah. Hak mal amalan bukan kerana Allah, semua tu ada faedah, tak ada gapo belaka. Berzikir bukan kerana Allah, tak ada faedah. Semayang, ngajar, belajar, ikhlas, sedekah bukan kerana Allah, hancur binasa, tidak ada nilai pun. Yang kekal sesuatu liwajhillah kerana Allah. Yang tiada sepertinya sesuatu. Maka kita percayanya kelebihan belajar ilmu usuluddin ni bahagia dunia akhirat. Akhirat boleh duduk dalam syurga dan boleh tengok pencipta kita. Tengok, ya, tengok. Kerana sabit dengan ayat Al-Quran, manusia boleh melihat Tuhan dia bagi yang mukmin. Manakala yang kafir duduk dalam neraka, sampai bila-bila dia tidak akan boleh melihat pencipta dia. Hiduplah dia dalam keadaan tanda tanya. Siapa dia ke pencipta? Dia duduk keadaan lagu tu. Sampai bila-bila? Ya. Tetapi apabila dia masuk syurga ke apa, kalau orang mukmin maksiat setara mana pun, orang akan masuk syurga, maka dia boleh tengok pencipta dia. Ada orang boleh tengok tiap-tiap hari. Ada orang boleh tengok seminggu sekali, ada sebulan sekali, ada setahun sekali, ada sekali saja dia boleh tengok Tuhan dia. Tapi alhamdulillah lah boleh tengok jugalah. Bergantung kepada makrifat kita dengan Tuhan. Semakin tinggi berkenalan kita dengan Allah di atas muka dunia, maka semakin lazat, semakin banyak waktu-waktu kita boleh melihat Allah di dalam syurga. Tetapi kalau kita tidak kenal Tuhan, duduk dengan lagu tu, tengok sekali lagu tu ya. Duduk dalam syurga, Tuhan tak boleh. Semakin kuat kita belajar ilmu ma'rifatullah, ilmu kenal Tuhan, semakin banyak kali kita diberi Allah Ta'ala tunjuk. Dan nisbahnya, perbandingan ilmu ini dengan ilmu agama lain, apa dia perbandingan dia? Inilah kesuduhan. Ilmu ini ilmu agama. Nisbah dia masuk dalam kategori ilmu agama, bahkan ilmu agama yang paling afdal sekali. Zaman sekarang kita tengok tak ramai orang yang suka belajar ilmu tauhid. Ada kata payahlah belajar ilmu tauhid lah apa dia. Memelahnya ada lah payah dia. Tetapi kena belajar sebab benda fardu ain. Benda dunia payah kita belajar, benda akhirat pun kena belajar. Jangan sambil lewat. Ingat Tuhan tanya kita dah. Kita tak semaya Tuhan tanya. Kita tak belajar Tuhan tanya. Kita semaya tak khusyuk Tuhan tanya. Kita mengaji tak bersungguh Tuhan tanya. Kita sambil lewa mengaji Tuhan tanya. Kita berzikir tak ingatlah mana Tuhan tanya. Tuhan tanya. Mu mengaji tak sungguh lah mana. Kali duk mikir muka lain. Bukan nak fokus bab mengaji nak faham pun. Kali duk mikir kok muka lain. Tuhan tanya. Hak tak ngaji berat lagi. Hak ngaji tu saya tanya. Duk belalak putih mata faham kau tidak? Kali duk buat muka lain. Jadi berat juga. Orang tak ngaji berat telajak dah. Orang mengaji pun main-main. Supaya orang semaya main-main. Supaya
Siapa orang berzikir main-main? Siapa tolong ya? Maka dalam bab belajar pun, hak belajar sungguh pun faham dah pula. Banyak tapis sungguh kita ni. Inilah kesudahan mabadi yang 10. Wajib kita kena tahu mengenai ilmu usuluddin 10 benda. Ni kita kena tahu. Yang sayogia dipelajarkan dahulu daripada mengerjakan sesuatu. Belajar semua bab ilmu gapo kena tahu 10 perkara mengenai ilmu tu. Nama ilmu tu, hukum belajar ilmu tu. Apa siapa dia, pengasah dia, sumber dia daripada mana, kelebihan ilmu tu, apakah manfaat ilmu tu, apakah benda baik yang kita boleh daripada ilmu tu, gapo-gapo, dan nisbah ilmu tu gapo dia. Kena tahu belaka. Syahdan adalah maksud yang terlebih besar daripada ilmu ini, iaitu mengenal akan Tuhan Rabbul Arbab. Tu maksud dan matlamat utama dalam belajar ilmu tauhid. Kita tak kenal pengasah dia, tak apa lagi. Kita tidak tahu sumber dia, tak apa lagi. Sekalipun mabadi 10 ni benda penting, tetapi benda yang paling penting di dalam ilmu usuluddin adalah nak kenal Tuhan dan pencipta kita. Tak kenal pengasah dia, tak kenal kelebihan ilmu ni, tak kenal manfaat ilmu ni, tak apa lagi. Tapi tujuan yang sebenar adalah nak berkenalan dengan Tuhan. Tak tahu nama ilmu gapo tapi amo bisa bab ilmu usuluddin, tapi amo tak erti ilmu gapo dia, tapi ilmu Tuhan gitulah. Tak apa. Ini cekak ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu aqaid tanya tak faham seputih habuk. Masalah juga. Maka mengenal akan dia, akan Allah itu fardu, wajib, yang lazim bagi yang akil balik. Akil, orang yang ada akal tidak gila. Bodoh setara mana pun, kalau dia tidak gila, wajib kena belajar. Balik pula sampai umur. Ada berapa tanda orang siapa umur 15 tahun keluar mani lelaki perempuan. Siapa 15 tahun lelaki perempuan. Mari hik bagi perempuan. Maka hendaklah diketahuinya dengan iktikad yang jazim. Iktikad yang kemah. Jazam ni apa maksud jazam? Satu pegangan yang tidak akan berubah selama-lamanya. Bila? Dalam syurga pun lagu tu juga, dalam kubur kau gapo, akidah yang sama. Kita beriktikad pada malam ni Tuhan ada. Dalam kubur pun kata Tuhan ada. Dalam syurga pun kata Tuhan ada. Bila lagi kata Tuhan ada? Sampai bila-bila. Sebab tu dipanggil jazam. Jazam ini hanya ada dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu fiqh yakin sahaja. Jazam ni lebih tinggi daripada yakin. Lepas tu kita percaya Tuhan ada kuasa atas dunia saja. Tak, dalam kubur pun saya percaya lagu tu, di syurga pun saya percaya lagu tu. Maka selama-lamanya akidah tu. Sebab tu ilmu akidah ni belajar sekali, pas kita pegang di hati kita, peganglah sampai bila-bila dalam kubur temu dengan malaikat, temu dengan Tuhan pun lagu tu lah akidah dia kita tak berubah-ubah dah. Yang muafakat ni yang sama bagi yang sawab, yang betul. Pegang benda yang betul. Kalau pegang benda salah seperti iktikad Kristian, iktikad Nasrani kata Tuhan itu 3. Dia pegang kemah-kemih dah. Tapi betul ke tak? Salah. Pegangan kepada benda yang salah sekalipun jaza, jadi kupu juga. Maka tiada hasil iktikad itu melainkan mengikut bagi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab benda ni tak mungkin salah. Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Hadis Nabi pun ada orang petikar lagi. Ada satu kumpulan dipanggil anti hadis. Tak usah terima hadis Nabi kerana dia kata hadis Nabi daripada manusia dan manusia mungkin salah. Mungkin salah manusia. Al-Quran saja hamba pakai.
Lepas tu demo semaya lagu mana? Hamba tak semaya. Dah, muka Al-Quran kata semaya ni 2 waktu ya. Dulu kisyamsi ila ghurubil lail. Minal apa dah? Maknanya time masuk matahari, time keluar matahari. 2 waktu ya. Pada demo semaya 2 waktu. 2 waktu. Siap ya pula. Siapa dia kau Muhammad pandai-pandai ajar aku semaya 5 waktu. Dalam Al-Quran kata 2 waktu ya. As-sudah. Orang duk semaya 5 lah ni sesat. Hamba semaya 2 waktu. Pada demo lakat takbir ke mana? Dalam Al-Quran kata tak ada takbir, tak ada apa dia. Sudah. Rokok sujud ada dalam Al-Quran? Tak ada. Lepas tu doa iftitah apa semua tak ada tu dari hadis. Manusia reka belaka, Bukhari manusia, PhD manusia belaka. Hamba tak percaya kau orang, hamba percaya kat hamba ya. Sudah. Nah. Al-Quran dia mau pegang, Hadis hamba tak pegang, manusia. Macam-macam orang dia. Sesak baga. Kasing Ahmad. Meninggal dah tu dia. Yakin molek dia. Dia doktor dah. Doktor, PhD kau dia. Kasih Ahmad, tak ingat dah. Saya cari ya. Kasih Ahmad anti hadis. Tengok dia doktor rasa dia doktor rasa lah. Kita ingat ngaji PhD ni ahli surga lah. Rupanya ada juga ahli neraka. Dan mengikut bagi keduanya, mengikut bagi Quran dan hadis, itu mengangkat hijab syok dan zon dan wahai, maka didapatnya ilmu yang putus dan yakin. Apabila kita pegang ilmu Quran dan hadis, maka kita mengangkat hijab. Hijab apa dia? Pertama syok. Syok ni 50-50. Apabila kita pegang Quran hadis, jelas bagi kita yakin. Zon, seka hok ada tu banyak, hok tak ada tu sikit. Tapi masih ada lagi jahil tu. Waham, benda hok banyak, hok positif tu sikit, hok negatif tu banyak. Maka 3 benda ini masuk dalam kategori jahil belaka. Syok dipanggil jahil separuh. Zon, zahir sikit. Waham, zahir banyak pada hok tahu. Maka dalam ilmu akidah tak boleh. Kerana wajib atas setiap manusia kenal makrifat. Maka keluar daripada kalimah makrifat kenal jahil. Makrifat kenal lawan dia jahil. Maka jahil ada banyak peringkat. Pertama jahil kosong. Tak tahu belak sedikit abuk mengenai Tuhan. Hak ni sepakat jadi kupu mengenai ketuhanan, tak faham langsung jadi kafir. Kedua, faham sikit-sikit saja dalam 20%. Maka hak ni dipanggil waham. Hak ni pun masih kafir lagi kerana banyak lagi jahil dia sekalipun ada tahu dah sikit. Ketiga, belajar separuh saja tahu, separuh lagi tak yakin lagi, maka hak tu jadi kafir juga sebab masih ada jahil lagi separuh. Ngaji kau banyak 80% dah, 20% lagi tak pegang lah mana, maka jadi jahil juga walaupun sedikit, maka keluar daripada makrifah jadi kufur juga. Semua tu masuk dalam kategori jahil. Jahil tak tahu langsung, jahil sikit, jahil separuh, jahil hak banyak. Maka diketahui bahawasanya segala alam ini tanda yang menunjukkan keadaan Tuhan yang menjadikan dia yang alam ini. Amat kuasa lagi, amat mengetahui lagi yang mendirikan 7 petala langit dan bumi. Nih Tuhan apabila kita tengok, apabila kita belajar, maka alam ini menunjukkan kekuatan, kekuasaan Tuhan. Tetapi dia hanyalah menjadi tanda sahaja. Kalau alam ini tak ada pun Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap hebat. Tetapi Tuhan nak tunjukkan kepada kita yang lemah, yang payah nak memahami kehebatan Tuhan, maka Tuhan ciptakan makhluk di hadapan kita. Bahkan kita sendiri ciptaan Tuhan. Maka kita pandai pada diri kita, pandai pada alam, maka tahulah kehebatan Tuhan. Kadang-kadang orang bodoh ni dia tak faham. Orang tubuh kata, duduk tengah makan nasi. Kita tanya orang cerdik. Orang tu gagah tak? Gagah.
Tu dia tak akak gapo-gapo. Oh tak syarat dia akak dia tu bukan kata mau pehedah dia kagak. Kita tanya orang bodoh. Tu budak tu gagah tak? Tahu. Tak gagah nampak kaya. Tahu dak makan nasi tak ada akak bangunan kau gapo dia. Kena tunjuk dulu. Kena tunjuk dulu baru hang yakin. Maka kita ni lemah, tak cerdik, maka perlu kepada tanda bagi Allah Taala. Sedekah kalau orang bijak apabila sebut Tuhan cukup dah. Allah tahu Tuhan, cukup. Tak payah tanda, tak payah makhluk, tak payah makhluk. Dia Tuhan tu je beres. Apa beres tu apa dia maksud dia? Dengan kehebatan dia, tak syarat ada tanda, tak syarat. Tetapi manusia yang lemah ini memerlukan tanda dan petunjuk dan dalil. Tujuh bertala langit dan bumi lagi ialah Tuhan yang wajibul wujud, lagi qadim, lagi baqi. Ialah yang mentadbir segala yang maujud ini. Tuhan lah hak besar, Tuhan lah hak hebat, hak wajibul wujud. Kita ni wajib ada, tak wajib pun kalau tak ada kita tak ugah pun langit bumi ni. Tetapi Tuhan yang mesti kena ada. Makhluk tak semestinya ada. Kerana apa? Kerana yang wujud sebenar-benar adalah Allah Ta'ala sahaja. Benda lain hanya diwujudkan. Kalau dianya asal tak ada, maka ketika dia tak ada pun Tuhan dengan kehebatan dia. Kalau dia ada pun Tuhan dengan kehebatan dia tidak bertambah pun. Maka adanya makhluk ini tidak wajib. Tak ada dia pun tak ada masalah apa. Tapi Tuhan wajib kena ada. Maka beza ada kita dengan ada Tuhan adalah ada Tuhan, ada yang wajib dipanggil. Ada kita, ada yang harus sahaja. Lagu tu. Qadim lagi tidak ada permulaan, baki, kekal lagi. Ialah yang mentadbir segala yang maujud ini. Lagi amat nyata daripada tiap-tiap sesuatu. Dan Allah Ta'ala itu nyata daripada tiap-tiap sesuatu. Kita tengok alam ini maka nyatalah kewujudan Allah. Kita tengok pokok, tengok makhluk, nyatalah kewujudan, kekuasaan, kudrat Allah Ta'ala. Dia panggil alam ini adalah kenyataan Allah. Nyata Allah, jelas Allah ditengok di alam ini. Tapi bagi orang yang hati sangat bersih, tak perlu melihat alam ini. Tapi orang yang masih hati tak berapa bersih, nyatanya Allah di alam ini. Maka tengok kejadian makhluk ni, Allah nyata dah nampak Tuhan. Jelas amba nampak kewujudan Tuhan. Jelas nampak kekuasaan Allah. Nyata Allah Ta'ala daripada setiap sesuatu. Dan makhluk ini bagi orang yang ada mata hati, di antara Tuhan dengan makhluk, Tuhan lebih jelas berbanding makhluk. Kita nampak makhluk lebih jelas dia. Tuhan di sebalik dia. Tuhan terselindung. Hak ni bagi kita. Bagi kita, kita nampak makhluk lebih jelas berbanding Tuhan. Bagi orang setengahnya, Tuhan lebih jelas daripada makhluk ni. Lagu mana nak putar? Berlatihlah lama-lama akan jelas Tuhan berbanding pada makhluk ni. Orang masih melihat makhluk, maka dia akan melihat bermacam-macam benda. Ada derita, ada suka, ada baik, ada buruknya. Makhluk, dia berubah, dia bergerak, dia gapo. Tetapi orang yang nyata Allah, maka dia tidak melihat kecuali semua keindahan, kebaikan Tuhan dia semata-mata. Dia pun suka semacam melihat kejadian makhluk ni. Dia merupakan cerita Tuhan dia. Dan ialah yang menyatakan tiap-tiap sesuatu. Tuhanlah yang mencipta, menyata ni kita kata menciptalah, mengeluarkan manusia daripada tak ada kepada ada, lagu tu menyatakan.